Influencer merupakan individu yang berpengaruh di media sosial. Kerjaya ini dilihat sebagai salah satu bidang yang menguntungkan bagi seseorang individu. Malah, aktiviti penjanaan pendapatan sedemikian dikategorikan sebagai profesion. Oleh itu, influencer bayar cukai atau tidak? Bulletin FM membawakan anda perbincangan webinar eksklusif dan percuma secara langsung tentang influencer bayar cukai atau tidak. Khamis 25 Mei 2023 jam 11 pagi di Facebook dan juga aplikasi Audio Plus. Bersama panel jemputan Mark Sadiq, social media influencer, dan Junaidatul Al-Fatihah, penolong pengarah Jabatan Khidmat Korporat LHDN. Sertai Masterclass Bulletin FM kerana ada peluang menang wang tunai. Masterclass Bulletin FM, isu semasa dan info terkini. Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kepada anda yang bersama dengan kami secara langsung. Kami bawakan ini dia webinar percuma Masterclass Bulletin FM bersama dengan saya Muaz Muhammad, host anda pada hari ini. Jadi apa kata anda yang baru saja menonton bersama dengan kami, belum terlewat lagi untuk bagi tahu kepada rakan-rakan anda bersama dengan webinar percuma ni, kerana selain daripada input yang akan kita berikan, banyak juga ilmu yang akan anda dapat seperti sebelum-sebelum ini ya. Dan anda boleh dengarkan melalui ataupun menonton di Facebook kami Bulletin FM dan juga menerusi aplikasi Audio Plus di telefon anda. Dan selain itu juga kita ada RM150 yang nak diberikan kepada anda semua. Ini macam hadiah kalau anda yang bersama dengan kita kan, selain daripada dapat ilmu, dapat juga nak kata duit raya dah habis. Ini saja belanja-belanja anda semua untuk saksikan apa yang kami nak bincangkan pada hari ini. Masterclass Bulletin FM. Okey, jadi syarat untuk anda memenangi hadiah ni, anda kena share dulu sebanyak 5 kali di Facebook anda. Kita bagi ramai-ramai untuk datang menonton kita punya webinar percuma ni. Bukan senang ya, di hari Khamis ni, alang-alang dah sampai pejabat ataupun anda yang berada di rumah tengah duduk-duduk ataupun mungkin nak dapatkan sesuatu, hari ini kita bawakan kepada anda. Alright, jadi untuk anda mesti ramai yang tanya siapa agaknya akan bersama dengan Muaz pada hari ini. Kita ada 2 orang tetamu yang akan Muaz perkenalkan kepada anda, yang mana hari ini kita akan membawakan topiknya mengenai influencer bayar cukai ataupun tidak. Aduh, wow. Siapa? Awak terasa ke influencer tu? Terasa? Ataupun tak terasa dah bayar? Dah bayar tak akan terasa. Kalau yang tak bayar tu dia akan tutup. Jangan tutup. Kita tak kejar pun. Kita tak marah. Tapi kita nak share macam mana caranya untuk kita menjalankan tanggungjawab kita, guys. Jadi hari ini kita akan bawakan kepada anda seorang social media influencer, seorang penceramah motivasi, content creator, duta dan juga pengasas Muku cleaner. Bukan. Muku cleanser. Kan. Takkan cleaner. Kita bawa cleanser. Kejap lagi kita bagi tahu kepada anda kenapa dia ni jadi duta dan juga pengasasnya. Kerana kulitnya cantik. Okey. Dan selain itu juga mempunyai ijazah sarjana muda sastra bahasa Inggeris komunikasi antarabangsa dari Universiti Islam Antarabangsa UIEM, dan 7 tahun pengalaman sebagai content creator dan penganalisis media sosial. Kita bawakan kepada anda Syed Umar Sadiq ataupun Mark Sadiq. Ya, inilah dia. Anda dapat tengok di visualnya, handsome orangnya. Sayang saya boleh bagi dia lebih sikit 2% kerana kulitnya yang cantik. Okey. Dan selain daripada itu juga, kalau sebut mengenai cukai, kita tak bawa LHDN, tak lengkap, guys. Kerana LHDN ni, mereka ni satu badan yang menjalankan tanggungjawab untuk mendapatkan cukai daripada anda, yang mana ianya akan diberikan semula kepada negara untuk pembangunan negara kita. Jadi, seorang yang sangat berpengalaman, 15 tahun dalam bidang khidmat pelanggan, termasuklah bertugas di Hasil Care Line, terlibat dalam beberapa sesi taklimat dalam dalaman kepada pegawai hasil, khususnya dalam memberi khidmat nasihat berkaitan khidmat pelanggan. Jadi merupakan penolong pengarah Jabatan Khidmat Korporat LHDN. Kita bawakan kepada anda Puan Junaidatul Al-Fatihah, yang mesra dengan panggilan Puan Jun. Inilah orangnya. Banyak pengalaman dan pastinya kalau anda tengok di Hasil Care Line, ini bermakna pelbagai soalan yang akan diajukan kepada Puan. Jadi tak ada masalah untuk Puan Jun jawab kepada anda. Okey. Jadi sekali lagi jangan lupa untuk anda sharekan live kita ni sebanyak 5 kali dan anda berpeluang untuk menjawab soalan yang akan Muaz berikan berdasarkan apa yang kita bincangkan pada hari ini. Memang sangat mudah saja. Okey. Jom kita nak bersama dengan Mark Sadiq. Mungkin untuk membayar cukai ini, kita tahu ini merupakan tanggungjawab warga negara Malaysia. Namun daripada aspek golongan muda, adakah anda aware ataupun memahami mengenai situasi ini? Dan inilah individu yang saya katakan. Mark, apa khabar, Mark? Sihat, Alhamdulillah. Sihat, Alhamdulillah. Jadi bila sebut mengenai cukai ni, macam mana agaknya? Adakah anda dah aware mengenai cukai ni?
Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, sebut pasal cukai untuk pengetahuan saya lah, Mm-mm. kita memang ada kawan-kawan influencer lain yang memang membayar cukai sebagai influencer. Mm-mm. Jadi saya memang ada serba sedikit tahulah juga, memang kita kena bayar cukai lah. Tapi saya rasa ramai yang tidak tahu bahawa kebanyakannya cukai orang maksudkan ni mungkin cukai dari segi macam bila ada slip gaji, Mm-mm. ataupun mungkin bila ada company, contohnya bila buat bisnes dan sebagainya. Jadi saya rasa this is one of good topik yang kita akan bincangkan hari ni lah sebenarnya. Betul. Saya yakin ramai juga influencer yang mungkin keliru seperti Mak katakan tadi, slip gaji satu, Hmm. ataupun kena ada company sendiri. Jadi Hmm. kalau mereka ni tak ada apa-apa, tapi mereka Hmm. mendapat sebuah pendapatan yang kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Yalah, content creator ni kadang-kadang ada Yes. klien, kadang-kadang tak ada klien. Ya, betul. Jadi Puan Jun, bagaimana pula dari segi perspektif influencer di sudut percukaian? Okey, terlebih dahulu terima kasih kepada Bulletin FM kerana menjemput pihak kami bersama-sama dengan Mak Sadiq lah yang kita boleh katakan sebagai antara influencer yang dikenali ramai. Betul. Jadi ini saya boleh katakan sebagai satu platform yang sangat bagus untuk kami kongsi maklumat-maklumat ini dan juga kami menerangkan apa yang mungkin kita boleh katakan kekeliruan atau mungkin yang belum faham seperti mana yang Mak menyatakan sebentar tadi. Jadi menjawab kepada soalan, bagi sudut kita faham bahawa secara asasnya untuk pempengaruh ataupun influencers ni, apa kita faham adalah mereka adalah seorang yang memberi pengaruh ataupun impak kepada sesiapa yang mengikut mereka ataupun kepada masyarakat umum secara amnya. Ya, tetapi dari sudut lembaga hasil di mana kita boleh katakan sebagai influencers ni, sebelum ini mungkin boleh dikatakan mereka tergolong dalam ekonomi bayangan yang mana kita tidak jelas macam mana pendapatan mereka terima, macam mana penerimaannya, macam mana apa aktiviti mereka buat segalanya. Tetapi apabila sekarang dengan kita boleh katakan sebagai kesedaran dah makin besar, pihak influencers ataupun pengaruh pun dah banyak datang kepada pihak lembaga hasil untuk bertanya apa sebenarnya mereka perlu buat. Jadi di sudut lembaga hasil atau di sudut percukaian, apa kita boleh katakan adalah pempengaruh kita boleh katakan sebagai diperuntukkan atau tergolong dalam ekonomi digital yang mana mereka memperoleh pendapatan melalui perniagaan ataupun dari segi ekonomi digital. Yeah. Segala yang menggunakan peralatan digital, kita boleh katakan sekarang lah ya, yang mana sekarang kalau saya boleh sebut beberapanya, contohnya adalah YouTubers, TikTokers, macam Insta famous, Insta famous. kan, yang mendapat pendapatan daripada social media ini, ya, daripada platform ini. Jadi apabila mereka membuat satu konten, ya, apabila mereka membuat satu pengisian untuk pengikut mereka, dalam masa yang sama dalam mereka mengumpul follower, jadi pihak syarikat atau perniagaan mungkin memandang mereka sebagai, oh, ini boleh jadikan sebagai duta kita, boleh dijadikan sebagai jurucakap kita. Jadi apabila pendapatan diterima, secara asasnya sebagai seorang individu, segala pendapatan yang diterima akan dikenakan cukai. Jadi dari sudut pempengaruh atau influencers dalam konteks percukaian, kita boleh katakan bahawa mereka juga adalah dikira sebagai seorang pembayar cukai. Yang mana kalau belum ada nombor cukai, mereka adalah bakal pembayar cukai. Wah. Sebab kita nak tukar sebenarnya stigma atau perception, ya, bahawa seorang pembayar cukai ni sebenarnya kita nak kuatkan UKAS ni adalah penyumbang sebenarnya kepada kemakmuran, kesejahteraan negara. Memberi balik, pay it forward, pay back to the country, pay back to your society. Wah. Itu yang paling penting kalau pada kami lah. Betul. Jadi itu baru mukadimahnya. Jadi jangan lari guys. Dia tak ada masalah. HDN ramai yang mungkin keliru, takut ditangkap lah, takut didenda dan sebagainya. Tapi kalau anda pergi kepada mereka, banyak sebenarnya perbincangan yang boleh dibuat. Tak ada Betul. masalah. Ya, yang Betul. penting anda ke depan. Dan sekali lagi jangan lupa anda boleh memenangi hadiah RM150 kita akan berikan kepada anda hari ini berdasarkan soalan yang akan Muaz ajukan. Kejap saja lagi, jadi anda kena tunggu dan kena share dulu sebanyak 5 kali di Facebook ni kepada rakan-rakan kita agar seluruh Malaysia dapat menyaksikan masterclass webinar percuma kita berikan kepada anda. Jadi Mark, mungkin waktu ini kalau kita tengok sumber pendapatan yang anda raih, kadang-kadang saya rasa susah juga. Tadi awak sebut mengenai slip gaji. Slip gaji maksudnya dah tahu monthly income berapa yang masuk. Tapi sebagai influencer ni macam mana? Tak tetap kan? Ya, betul. Saya rasa kebanyakan influencers, diorang akan dapat payment selalunya based on jobs. Contohnya campaign, contohnya Coca-Cola buat campaign, ataupun Baju Melayu Bulan Bintang buat campaign, ataupun apa-apa brand lah. Okay, jadi biasanya between two parties, antara influencer dan juga company ni, mereka akan ada, orang kata,
agreement form lah. Agreement form di mana mereka perlu tanda tangan, dan apa yang orang kena buat, apa deal-deal yang orang kena buat, berapa delivery dan sebagainya, berapa payment dan sebagainya. Jadi setelah sekian-sekian telah dilakukan, influencer pun dah post video untuk company berkenaan, payment akan masuk lah. Jadi itu kalau influencer yang betul-betul influencer sahaja. Tapi kebanyakan influencer sekarang ni saya rasa mereka pandai buat duit juga. Diorang selalunya memang ada company mereka juga. So, contohnya diorang akan ambil kesempatan tu untuk jual jenama mereka sendiri dan sebagainya. Jadi biasanya mereka memang ada company mereka sendiri. Jadi bila saya tanya mereka bahagian cukai, diorang akan register ataupun isytihar syarikat mereka sajalah. Jadi dekat situ mungkin Puan Jun mungkin boleh explain lebih lanjut, adakah mereka perlu bayar juga dari segi influencer, pendapatan influencer mereka, ataupun just company mereka saja. Mungkin sebab itu pun saya tertarik juga nak tahu juga. Sebab kadang-kadang mungkin diorang ni akan menjadi duta dan juga pengasas produk seperti awak. Kan dah buat sekali kan di dalam company yang sama. Tapi sebelum itu, sebelum kita bersama dengan Puan Jun, mungkin anda yang nak menjawab soalan kita pada hari ini. Soalan yang pertama, siap sedia guys. RM150 kita nak berikan kepada anda. Soalan yang pertama mudah saja. Mat Sadiq berkelulusan ijazah sarjana muda sastra bahasa Inggeris komunikasi antarabangsa dari universiti mana? Jadi jawapannya saya dah tahu. Anda jangan lupa hantarkan melalui komen, dan yang paling penting anda kena share dulu 5 kali. Okey, siapa yang cepat dia akan dapat hadiah ni kan. Mudah sangat dah. Kita tahu depan dia tu U, yang belakang tu sambung sendiri. Puan Jun, macam mana agaknya? Ini saya rasa persoalan yang ramai yang tanya. Kan dia buat content creator, ada juga produk dan sebagainya. Macam mana nak bayar tu? Macam mana nak bayar? Okey. Sebenarnya kalau secara asasnya lah, kalau saya percaya sebelum menjadi seorang content creator, sama ada Mak Sadiq sendiri ataupun Muaz sendiri, ada yang mempunyai majikan. Ya, macam Muaz ada majikan, ada apa nama, jadi pempengaruh ni sebagai satu side income lah. Side income. Macam you sendiri ada company sendiri dan juga side income. Jadi sebenarnya kalau untuk kita panggil sebagai pempengaruh, influencer ni, pendapatan yang diterima, ya betul memang kena cukai, tapi macam mana nak laporkan? Jadi akan dilaporkan, kita akan tengok jenis you punya pendapatan tu dan juga you sendiri macam mana. Sebagai contoh, kalau saya boleh berikan, saya ambil contoh yang mudah ya. Sebagai contoh, kalau Muaz adalah individu yang mempunyai pendapatan secara tetap, ada majikan. Ya. Dalam masa sama you juga dapat income daripada pempengaruh ni, ya, dari segi orang kata pendapatan digital ni. Jadi dia akan lapor sebagai untuk majikan pun dia perlu laporkan, dan untuk yang influencer tadi pun perlu laporkan. Cuma untuk influencer ni, sebab kita juga ada bahagian-bahagian atau belanja yang kita benarkan you untuk menjana pendapatan you. Jadi segalanya perlu dilaporkan dalam satu borang. Maksud saya contohnya kalau influencer kita memang galakkan sebab profession kan, kita galakkan untuk isi borang B, yang mana you boleh tuntut apa perbelanjaan yang perlu dalam sana, yang mana macam nanti untuk maklumat penggajian, pendapatan penggajian tu isi bahagian penggajian. Untuk yang influencer ataupun pempengaruh dan juga sumber-sumber lain, dia ada satu bahagian keuntungan atau apa-apa perolehan lain. Kalau untuk Mak yang mana ada bisnes sendiri, tetapi contoh adalah enterprise. For example pemilikan tunggal. Semuanya dimasuk di dalam enterprise. Betul, contohnya enterprise. Jadi sama juga isi dalam borang B tadi, yang mana segala keuntungan, segala pendapatan semua atas you, termasuk dengan income yang you dapat sebagai duta produk, sebagai yang kata tadi bayaran atas you promote paid review sebagai contoh. Jadi campurkan sekali dalam situ. Tetapi contoh satu hari nanti saya doakan mungkin Mak punya company akan jadi Sinar Berhad, lebih besar. Ya. Jadi pendapatan yang atas Mak Sadiq Sinar Berhad dia contohnya, itu dikira sebagai cukai di atas company. Ya, yang mana dia akan kita declare di bawah keuntungan syarikat. So dia akan separate lah. So mungkin bahagian Mak yang akan dapat portion di situ, itu buat you punya individual. Tapi mungkin you pendapatan sebagai pempengaruh masih lagi perlu dilaporkan sebagai individu. Itu secara asasnya lah kalau kita boleh kongsi dengan semua lah. So tengok daripada nature you sendiri, you dapat income tu macam mana. Kira senang Puan je kalau influencer ni bila dia dah ada income, maksudnya bila dah ada klien je, terus buat enterprise. Bagaimana? Terus buat lebih mudah ataupun biar bergerak dalam akaun sendiri je? Okey. Sebab paling penting kalau untuk influencer ni sebenarnya ada, dia macam ni. Sebagai contoh saya bagi contoh Muaz dapat 100,000 atas satu pendapatan ataupun satu job lah ya, 100,000. Tetapi kalau Muaz tak nak kita panggil sebagai yalah dapat lamsam kan, saya tak nak tolak apa-apalah, 100,000 ni sajalah. Kalau you isi dalam borang individu yang makan gaji sekali dengan penggajian tadi pun boleh. Tetapi you hanya boleh enjoy pelepasan cukai dalam borang cukai itu sahaja. Akan tapi kalau kata tadi contoh you declare sebagai enterprise, paling penting saya nasihatkan sangat-sangat, kalau boleh daftar
daftar perniagaan kita dengan badan berwajib. Contohnya SSM. Betul. Ataupun mana-mana authority bawah negeri ke sebagai contoh, mana-mana supaya ini secure untuk you juga sebenarnya. Ya. Jadi contoh macam kita ambil contoh tadi, once you dah dapat income, so you nak tolak-tolakan. Yalah pergi jumpa klien, lepas tu mungkin ada bayar Beli parking barang kereta. lagi. Lepas tu Beli kereta baju. kita bukan untuk domestik je. Peribadi je. Kita juga untuk Untuk pergi bekerja. untuk bisnes kita. Jadi Yeah. kita boleh ada bahagian dibenarkan. Tadi mak sebut beli baju pun boleh claim sebenarnya. Jadi mungkin tadi 100,000 tadi kan, boleh direndahkan lagi. So mungkin pendapatan bercukai lebih rendah sebenarnya. So itu yang kita cuba nak terapkan pada semua. Jangan bimbang, jangan takut. Untuk lembaga hasil ada 2 perkara. Paling penting pertama lapor pendapatan anda. Tapi bila lapor tak semestinya kena cukai. Walaupun 2 tu ada bayar cukai, tapi tak semestinya semuanya akan dikenakan cukai. Itu tanggungjawab dia lah. Okey. Hopefully menjawab soalan. Yap, menjawab. Very much. Very much Very okay. clear. Jadi ini yang kita kadang-kadang bila kita dah dapat satu semua keuangan yang secara tiba-tiba kan. Kita ni kadang-kadang jadi influencer pun famous ni boleh dikatakan tiba-tiba juga. Ya, betul. Ikut rezeki. Rezeki, dia rezeki. Ada orang dah mencuba bertahun-tahun masih lagi viewers begitu, tak ada pun produk yang datang. Ada orang yang sekali mencuba dia terus meletup. Jadi kadang-kadang bila kita dah dapat duit tu kita terlepas pandang. Bukan tak nak bayar kan. Anda semua nak bayar kan. Cuma tak tahu caranya macam mana. Jadi sebab tu hari ni kita di Masterclass Bulletin FM ni kita bawakan kepada anda influencer ni kena bayar cukai ataupun tidak. Itu persoalan yang harus dijawab dan dengan mudah memang kena bayar. Okey. Jadi kita ada pemenang untuk menjawab soalan di manakah Mak Sadiq ni belajar. Jawapannya adalah di UIAM. Okey, di Gombak. Betul. Saja nak bagi tahu. UIAM memang betul dan tahniah kepada Siti Saad yang paling cepat orang menghantarkan jawapannya. Tahniah Siti Saad, anda berjaya memenangi RM150. Yang lain terlepas, tak apa, mungkin anda kedua, ketiga yang terlambat. Jangan risau, kejap lagi kita akan berikan soalan yang seterusnya. Kalau macam ni hadiah tak kena LHDN Ada RM150 ni tak kena Kalau untuk sekali ni biasanya memang tidak terima. Ramai yang juga Puan Jun keliru. boleh. Hadiah kena cukai atau tidak? Hadiah kemenangan, apa-apa saja hadiah yang mendatangkan duit. Soalan yang sangat menarik. Ya, sebab dia satunya adalah apabila kena cukai ni satu pendapatan yang secara pendapatan. Hadiah ni biasanya satu pendapatan yang sekali jalan saja. So biasanya untuk pertama kali tu memang tidak kena cukai. Ya, tetapi kalau sekiranya dia ada intention, contoh setiap pertandingan dia masuk. Setiap pertandingan sebab masuk. Dia tahu dah dia tahu dia akan menang ataupun orang kata ini potensi dia menang. Lepas tu dia bukan satu je. Secara berkala dia masuk pertandingan, itu sebenarnya layak dikenakan cukai. Niat tu penting. Kan. Mak baru nak masuk pertandingan nyanyian ke apa. Alamak, tak jadi menang dah. hadiah tu RM50,000, RM100,000 juga tu. Banyak hadiahnya kan. Jadi kalau macam Mak sendiri, adakah sebagai seorang influencer ni bergerak sendiri ke ataupun awak ada tim awak sendiri, Mak? Saya memang gerak sendiri. Saya memang gerak sendiri dan maksudnya kalau dari segi macam saya punya urus niaga ataupun saya punya manager ataupun personal assistant, semua saya bayar sendiri. Ada. Manajemen ada. Cuma kita bayar sendirilah. Maksudnya saya tak ada betul-betul solid team yang berdaftar yang orang kata. Maksudnya mungkin just kawan-kawan tolong sekejap-sekejap macam tu kalau je ada lah. job, ada job saya akan panggil orang, saya akan Betul. tolong. Lebih kurang macam itulah. Saya rasa lebih senang kot sebab saya memang jenis yang selesa gerak sendiri dari segi dari segi gerak kerja, senang untuk saya fokus. Tapi from time to time ada juga kadang-kadang kawan-kawan yang mungkin ada team invite saya, kita buat collaboration dan kita join lah. Macam tu. Okey, jadi saya yakin macam kita ni pun, saya pun sama juga, suka bergerak seorang. Jadi kalau ada Macam sedih bunyi dia. bunyi sedih tapi Bunyi kita sedih. selesa. Ya, betul. Kita tak selesa ada orang duk ikut Ya, kita. itulah. Kalau awak bagi talk pun sama jugalah. Ya, betul. Team macam tu awak set up, ada talk je awak set up. Yes, betul. Macam baru-baru ni saya ada talk dekat UI Bago last week. Saya memang gerak sendirilah seorang je. Lebih senang dan lebih cepat macam itulah. Betul lah, kadang-kadang bila ada manager ni lain yang kita cakap, lain pula yang dia deal nanti. Ya, betul. Dia ambil 10% pula, dah lain pula. Kita dapat dah siput dia nak ambil 10% pula. Okey. Jadi mungkin Puan Jun, dari segi percukaian ni ada tak maksudnya dalam dapatan kita setahun,
Itu layak dikenakan cukai. Saya rasa apa 35,000 Okey. Ah, Secara asas RM34,000. 34,000. RM34,000 setahun yang mana kalau boleh katakan layak dah dikenakan cukai. Ini terpakai kepada semua Ini terpakai kepada semua. Tetapi kalau macam orang yang makan gaji dari PCB kan, Badan Ansuran Bulan-Bulan, Betul. yang mana itu akan dipotong oleh majikan mereka. Kalau untuk individu yang berpendapatan sendiri, contoh macam influencers tadilah, you memang semua dia dapat sendiri. Jadi sebenarnya kalau lapor kepada lembaga hasil, biasanya tahun pertama belum ada lagi. Tapi tahun kedua atau ketiga nanti LHDN akan keluarkan satu jadual ansuran kepada you. Mana bukan apa. This is new. Betul. Sebab ini akan sebenarnya kalau macam contoh Muaz yang ada majikan, ada potongan PCB, itu memudahkan you untuk merangka berapa cukai you setahun yang kena bayar. Betul. Jadi potong sikit-sikit tak terasa sangat kan. Jadi untuk tahun pertama mungkin rasa banyak kena bayar. Tapi untuk tahun kedua ketiga apabila kita keluarkan ansuran tu, so lebih mudah untuk you menguruskan pencukaian you. Bayar sikit-sikit, tetapi macam mana saya nyatakan tadi, tidak semestinya walaupun kita lapor pendapatan kita sepenuhnya, tak semestinya cukai tu adalah yang banyak itu tadi. Sebab banyaknya pelepasan kita beri, banyaknya tuntutan yang boleh dipotong. Jadi itu antaranya sebenarnya. Kalau let's say dia dapat tahun tu 30,000 je. RM30,000 saja. Okey. Yang paling penting lapor. Lapor. Lapor kepada LHDN. Secara mudah kalau saya boleh katakan, RM30,000 you dapat income setahun, you lapor kepada LHDN. Lepas tu nanti dalam borang cukai dia ada bahagian yang pelepasan individu. Darat you dapat RM9,000 kan? So jadi di situ dah jadi pendapatan bercukai tu RM21,000 contohnya. RM21,000 tu pendapatan bercukai, kita tengok pula dia di bawah klaus ataupun kadar cukai yang mana. Tapi contohnya kita ada bayar zakat. Itu boleh jadi rebate cukai. Betul, rebate cukai. Jadi sebenarnya mungkin tak ada cukai pun dikenakan Betul, sebenarnya. betul. Walaupun contoh pendapatan tu tahun tu tak sampai pun RM34,000. Tapi demi menunaikan tanggungjawab kepada negara, yang mana pertamanya lapor pendapatan kita pada negara. So lapor saja, tak semestinya kena cukai. Ya. Sebab sebenarnya kalau untuk makluman lihatlah influencers berdua depan saya ni kan. Bukan apa, sebab kenapa kita perlukan tanggungjawab untuk bayar cukai ni. Satu adalah sebenarnya untuk credit record kita sendiri. Sebab apabila you boleh commit untuk cukai, sama ada lapor atau bayar, sebenarnya itu juga menonjolkan integriti you sebenarnya. Betul. Macam mana you nak commit depan satu perkara. Kita pun boleh rasa bangga lah dengan segala kemudahan yang ada dalam negara kita. Contohnya bangunan sekolah, jalan raya dan sebagainya. Ini part ni aku juga yang sumbang kan. So barulah saya rasa kita layak untuk bersuara. Betul. Kalau nak bercakap mengenai ada benda-benda yang kita tak puas hati. Sebab kita membayar. Tapi kalau kita tak bayar, kita tak ni sibuk nak komplain tu. Saya rasa Saya masalah. nak tambah sikit Muaz. Bila Muaz dah sebut berkenaan dengan tadi sekolah, bangunan semua kan. Sebenarnya yang paling sebenarnya saya bangga dengan you guys sebagai influencers. Sebab pempengaruh ni dia ada nilai baik ataupun positif kepada follower. Ya, mesti ada sebab kenapa you kumpul follower, mesti ada sebab ataupun kenapa Tuhan memilih anda berada di sini. Jadi kita nak spread the kindness, benda-benda yang baik, benda-benda yang bagus. Kenapa saya katakan begitu? Sumbangan cukai anda sebenarnya, betul tadi kita nampak sekolah, hospital, semua kan, itu satu. Manfaat yang kita boleh kongsi bersama-sama rakyat Malaysia. Paling penting masa kita pandemik hari tu, berapa banyak bantuan khas kerajaan boleh kita bagi kepada rakan-rakan kita yang mungkin terkesan sangat-sangat dengan pandemik. Macam Mark, mungkin masa pandemik itu satu untuk you build up you punya career lah kan, contohnya. Tetapi ada juga sahabat-sahabat kita yang diuji. Jadi sebenarnya apa yang kita cukai tu, kita boleh bantu mereka. Itu yang saya nak boleh katakan saya nak kongsilah. Hasil daripada sumbangan cukai, pembayar cukai semua di luar sana, inilah sebenarnya yang kita gunakan, kita give back to the society. Itu sebenarnya. Okey. Jadi anda dah jelas mengenai tanggungjawab dan kita sebagai rakyat Malaysia patutnya memahami perkara ini, tapi tak ada masalah. Kadang-kadang education mengenai pembayaran cukai ini mungkin kita tak pernah dengar. Jadi sebab itu kita di Masterclass Bulletin FM ni memilih tajuk ini untuk kesedaran bersama. Dan ada yang tanya, Muaz, soalan-soalan yang seterusnya tak ada ke? Okey, Muaz nak berikan kepada anda soalan yang kedua. Oleh kerana dia kata RM150 tadi tak akan kenakan cukai. Takkanlah kita nak kenakan cukai RM150. Ini kita nak bagi hadiah kepada anda kan. Okey, soalan yang seterusnya. Siap sedia. Apakah jawatan yang disandang oleh Puan Junadatul Al-Fatihah? Puan Jun kita punya jawatan dari awal tadi. Ya, kan. Jadi kepada saudara mara jangan balas ya. Awak tahu Puan Jun punya jawatan, awak tak boleh lah kan. Kita bagi yang menonton kita, yang share dengan live kita ni sebanyak 5 kali. Apakah jawatan Puan Jun, anda boleh hantarkan kepada kami, okey? Dan sambil itu juga anda boleh hantarkan soalan-soalan kepada Mak ataupun Puan Jun kalau ada sebarang kemusykilan mengenai influencer, cukai dan sebagainya. Mungkin perkara ini nanti kita akan tanyakan kepada anda. Mak, mungkin boleh kongsikan sikit perjalanan influencer anda ni ataupun pengaruh di Instagram, apa yang awak buat sebenarnya?
Okay. Konten-konten I yang love this question. konten-konten yang forte awak lah. Forte. Okay, saya rasa lah saya memang nampak saya start grow saya punya social media masa pandemik lah. Masa pandemik tu semua orang tak ada buat apa-apa kat rumah kan. Jadi saya memang daripada awal saya gunakan Instagram masa tu mungkin saya tengah belajar mungkin dalam 2016 17 macam tu. Saya punya goal memang satu je. Saya nak spread positivity. Dan saya memang masa tu aktif sebagai motivational speaker lah. Okay. Saya banyak pergi talk dekat program-program kadang-kadang kat universiti dan sekolah. Dan saya memang enjoy lah buat benda tu. Jadi masa pandemik saya rasa ini macam satu lagi peluang untuk saya spread positivity, pasal self-love, self-care. Sebab masa tu, kalau perasan, semua orang macam complain, boring, tak tahu nak buat apa dan sebagainya. Dan saya, lonely. Orang kata kadar depression makin meningkat dan sebagainya. Jadi saya rasa macam this is the best time for me to spread positivity to the world. And then masa tu pula saya rasa macam ramai orang complain boring, tak tahu nak buat apa. Saya cakap macam mana boleh boring kan, padahal you have so much things to do. You can read a lot of books, you can discover what you want to do in life, you can dulu kalau sebelum pandemik kita macam busy, tak tahu nak kita terlalu tak ada masa untuk diri kita sendiri. So why not we use the pandemic time to maybe discover ourselves, talk to ourselves, apa kita nak buat dalam kehidupan ni, apa kita nak jadi apa ni sebenarnya ni kan. And a lot of benda macam tu lah, benda positivity, good, orang kata finding your worth ataupun your potential. Maybe masa tu lah you boleh asal bakat. Sebab masa pandemik saya start belajar kaligrafi. And then sampai sekarang saya masih suka buat kaligrafi. So you never know what you can do unless you discover. Dan saya faham kalau macam sekarang ni di mana semua orang bekerja, we don't have time to cari benda baru. Mungkinlah ada, but it's really hard to find time untuk kita betul-betul cari apa yang kita nak buat ataupun benda baru yang kita nak try, hobi dan sebagainya. So masa pandemik tu saya start macam orang kata kind of like mind training to my audience about positivity and self-love. Dan masa tu saya start grow. And then di samping tu juga, sebab masa pandemik ni kan boring, jadi saya kadang-kadang buat video kelakar-kelakar, video-video, tapi saya akan selitkan jugalah moral value dan positivity tu. Jadi that's how I slowly grow lah sebenarnya. And then masa tu kalau perasan masa pandemik tu TikTok yang betul-betul tengah naik kan. Jadi saya gunakan platform TikTok tu dengan sebaik mungkin lah untuk spread positivity until now. Dan alhamdulillah almost 500,000 follower di TikTok. Almost, insyaAllah. Bukan 7.5 million ke? Ayo. Alhamdulillah. Tapi itulah, saya punya forte memang mostly kepada spreading good vibes, spreading positivity. Dan masa dekat TikTok tu juga, saya banyak ajar English. Saya ajar maybe the correct way to pronounce few words, ataupun maybe grammar, macam contohnya apa yang ada S, apa yang tak ada S. Benda yang awak memang belajar. Ya, betul. Dan juga accent. Saya suka buat accent. So macam how to differentiate between American and British accent, ataupun Australian accent, ataupun Malay accent, Chinese accent, Indian accent, for example. So macam tu lah. So people are entertained in that way, but also get the positive vibes and also education, sebab I'm all the way about giving education to people. Dan sebab tu jugalah insyaAllah saya akan release my motivational book very very soon insyaAllah this month. So macam itulah. Begitulah perjalanan daripada start sebagai motivational speaker, and then saya gunakan platform tu sebagai social media masa pandemik untuk sambung kerja menyebarkan kebaikan ni lah. Ya, saya rasa awak suka berjumpa dan juga bercakap dengan orang. Ya. Adakah sebab saya cakap terlalu banyak? Tak. Mungkin itu kelebihan yang awak ada. Dan mungkin juga Puan Jun orang suka tengok muka dia. Kata handsome-nya speaker ni kan. Pakai produk apa? Keluar produk. Bagus. Itu yang bagusnya. Dia tahu pertanyaan dan juga kesinambungan daripada apa yang dia lakukan. Okey, sekali lagi kepada anda semua, ada yang nak jawab tadi, Puan Jun punya jawatan, tapi anda tak melepas syarat, anda tak share sebanyak 5 kali. Jadi anda gagal. Yang lain sila share 5 kali, bagi tahu kepada rakan anda untuk kita menyaksikan Masterclass Bulletin FM ni. Barulah anda layak untuk menjawab soalan yang kedua, apakah jawatan Puan Jun. Okey. Dan ini ada yang hantarkan melalui Facebook kita. Ramai influencer yang suka menunjuk-nunjuk ada kereta, rumah, adakah dari pihak LHDN akan ambil apa-apa tindakan, atau ada bahagian di LHDN yang memantau. Bahagian tengok artis menunjuk. Ada poster kat depan tu.
Ada ke Bonjol? Ada ke? Okey, secara asasnya sebenarnya dia bukan kita macam ni lah. Kalau kata setiap proses kerja dalam LHDN memang kita akan ada badan kita panggil jabatan-jabatan atau bahagian-bahagian yang kita boleh katakan sebagai bertanggungjawab untuk memantau ataupun menyelia bukan sahaja untuk influencers tetapi untuk semua golongan masyarakat, ya. Tak kira lah sama ada company ke ataupun kalau topik kita hari ni lebih kepada pempengaruh. Betul, memang kita ada bahagian dan bukan spesifik bahagian itu saja. Sebenarnya dalam segi hasilian lah kita panggil, ya. Staf di LHDN ni kita panggil sebagai hasilian. Hasilian juga sebenarnya hasilian. Hasilian. Macam mana nak jadi hasilian? InsyaAllah. Jadi kami sebenarnya secara individu pun bertanggungjawab sebenarnya. Macam tadilah kalau kita mengikut soalan tadi yang ada mungkin mempamerkan apa yang mereka ada, aset-aset yang mereka ada segalanya. Sebenarnya kita memantau, bukan memantau ni satu adalah atas kepatuhan mereka, pematuhan cukai mereka. Adakah mereka tunjuk aset banyak-banyak tu mestilah income banyak kan? Jadi mereka dah berdaftar sebagai pembayar cukai ke belum? Jadi kita akan semak. Kalau mereka dah berdaftar, adakah mereka membuat bayaran ataupun pelaporan secara betul ataupun tidak? Jadi kita nak tengok juga sebab ini juga kalau mereka tak melaporkan dengan betul, ini mendorong kepada ketirisan cukai. Betul. Ya, sebab macam tadilah kita nak give back to the society macam mana. Jadi kita cuba untuk pantau-pantau sebagai ini. Dan yang paling penting sebenarnya dari segi pemantauan, orang kata macam habislah lepasnya LHDN akan tengok segalanya kan. Tak kira lah sama ada influencer atau tidak kan. Sebenarnya macam ni. Kita nak berlaku adil kepada semua. Ya, macam orang yang mempunyai majikan, kita minta majikan untuk potong bagi pihaknya kan. Jadi you akan ada PCB. Tapi kalau untuk influencers ataupun individu yang tidak mempunyai majikan, yang memperoleh pendapatan sendiri, kerja sendiri, betul. Macam mana kita nak enforce mereka untuk bayar? Kita tidaklah boleh pergi macam tu terus kan. Jadi dari segi kalau kata mereka datang pada kita dan juga kita bimbang satu yang perkara yang sangat-sangat sekarang boleh katakan sebagai sangat banyak berlaku, scammer. Scammer maksud saya adalah ada orang yang menyamar sebagai soal sebab lagi-lagi AI sekarang kan macam-macam. Betul kan. Jadi contoh dia buat satu video muka Muaz kan. Kononnya macam untuk minta satu dana. Jadi orang percaya orang pun pergi masukkan situ. Jadi kita pun pantau sebenarnya betul ke sebenarnya mak yang buat. Betul ke sebab orang akan bagi aduan tu kepada LHDN. Contohnya Muaz buat satu derma. Derma ni saya nak lapor ataupun saya nak claim dalam borang cukai. Boleh atau tidak? Maknanya untuk cukai sebab sebenarnya ada derma yang memang dibenarkan untuk tolakkan cukai kan di bawah subsection 446 kita. Jadi bila contohnya datang soalan tu pada LHDN, kita pun semak, tak ada sebab Muaz ataupun Mak belum apply untuk sumbangan derma ni kepada kami. Jadi you duk cakap pada orang, ini memang boleh, derma ni boleh claim untuk cukai. Dah salah lah kan. Menyalahgunakan nama agensi untuk tujuan peribadi. Itu kalau macam kata kalau orang lain menyalahgunakan you. Contoh tadi Mak kata dia uruskan sendiri semuanya. Tiba-tiba ada orang claim ejen dia. Jadi orang percaya mesti takkanlah orang tipu gini contoh. Bagi duit kepada orang tu, bagi duit kepada orang ni. Jadi macam mana? Jadi itu sebenarnya pantauan bukan untuk kita macam gerak-geriu macam tidak, tetapi ini sebenarnya antara aduan-aduan yang kita terima. Macam tadilah kata rumah banyak lepas tu kereta besar, bayar cukai ke tak? Sebab kalau mereka tak bayar cukai, kita claim mereka ataupun kita klasifikasikan mereka sebagai mengklasifikasikan, maaf bahasa saya ya. Mengklasifikasikan mereka sebagai pelarian cukai. Jadi adil tak kalau orang yang membayar cukai setiap bulan, orang yang menyumbang untuk negara, mula-mula mereka ni berbesar hati sebab menunaikan tanggungjawab mereka. Tapi disebabkan salah laku oleh beberapa orang ni menyebabkan mereka rasa terkesan. Jadi itu sebenarnya tujuan pantauan dibuat. Kalau kata spesifik bahagian, betul memang ada jabatan, ada bahagian. Tetapi saya lebih suka untuk kita ambil semualah ya, supaya berlaku adil pada semua. Jadi kalau sekiranya ada yang menunjuk-nunjuk, menayang-nayang tu sebenarnya pastikan tanggungjawab cukai tu dibuat terlebih dahulu lah. Betul ya. Saya suka betul kalau ada orang yang asyik menunjuk kekayaan, duit dia tabur ni, suruh resident pergi cari dia kan. Saya tak yakin lah ataupun saya tak percayalah kadang-kadang orang yang suka tunjuk-tunjuk kekayaan ya. Tapi kita tahu tu salah satu sebagai konten. Takut juga nanti kan. Orang pun suka tengok kan. Bila kita tengok tu, bila resident datang telefon ke atau apa-apa tanya, tak tu konten je, kita tunjuk-tunjuk je. Kan dah jadi masalah pula untuk LHDN siasat dengan lebih lanjut. Jadi Poja mungkin kena clearkan sikit. Kalau LHDN ni dia nak hubungi siapa-siapa je, adakah melalui WhatsApp ataupun melalui telefon, adakah? Ataupun sebenarnya yang paling official is surat? Okey.
Sebenarnya betul kalau untuk surat dan panggilan telefon, kami untuk panggilan telefon kami memang ada pusat panggilan. Ada, memang Okey. ada, okey. Tetapi kalau pusat panggilan ni pun kita tengok jugalah atas kes apa, ya. Kalau untuk surat betul ada, tetapi saya galakkan untuk sekiranya tak kiralah sama ada influencers ataupun pendengar di luar sana. Kalau sekiranya anda menerima apa-apa daripada pihak SDN, kontak kami semula. Lagi Betul senang. ataupun tidak. Mana lagi senang untuk menentusahkan. Sebab kadang-kala contohlah kalau kata memang betul lah kita terima kita hantar surat. Tapi orang tu tak pernah bayar tak pernah lapor cukai pun ataupun mungkin tak pernah daftar pun nombor cukai. Semak dengan kami. Mungkin betul secara peribadi you tak pernah bayar, daftar. Tapi mungkin sebelum ni you ada job yang mana ada orang daftarkan untuk you. Sebab kami di LHDN juga kita bekerjasama dengan agensi-agensi lain. Jadi daripada agensi tu kita dapat maklumat tersebut. Ya. Jadi kontak kami, datang kepada kami. Mana-mana tempat kami lokaliti di sama ada contoh sekarang kita di Lembah Kelang. Mana-mana pejabat kami datang saja atau kontak call center kami dapatkan pengesahan tersebut. Jadi ini penting satu macam tadi kita ceritalah untuk elakkan scammer. Tapi kalau yang kedua sebenarnya betul lah LHDN kontak. Kalau boleh kita nak mengelakkan daripada contoh cukai tu dah jadi nanti kalau banyak dah jadi tunggakan. Satu kesusahan pula bila anda nak membayar secara yang tunggakan ni secara satu kita panggil apa dalam imbak. Banyak kan semua macam tu. So once sudah ada income kalau boleh kalau pada ini ya selain daripada berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia yang saya nyatakan tadi, daftarlah juga dengan LHDN kerana automatik once anda ada pendapatan anda layak dikenakan cukai. Okey. Jadi itu dia penjelasan daripada Puan Jun dan ada yang tanya tadi ada tak pemenang Muaz? Okey. Pemenang yang kedua yang telah pun menjawab soalan dengan benar dan juga betul untuk jawatan Puan Jun, ya. Jawapannya adalah penolong pengarah Jabatan Khidmat Korporat LHDN, betul? Betul Puan Jun Betul, okey, tepat jadi sekali. tahniah kepada Aida Natasha selaku pemenang yang kedua, RM150 menjadi milik anda. Hebat ya. Nanti saya akan cek Aida ni ada apa-apa ke? Kau bawa dengan Puan Jun. Ataupun sebenarnya Aida memang tengok berawal tadi. Siapa yang tengok berawal tadi mesti dah tahu dah sebab kita dah highlightkan awal-awal tadi mengenai jawatan dan juga di mana Mak Sadiq belajar. Okey, soalan yang seterusnya ni ada yang tanya lagi di Facebook. Katanya ramai kes scammer mengaku buat panggilan HDM. Macam mana kita nak tahu itu merupakan scammer ataupun memang legit orang HDN. Tadi kita dah cerita sikit. Jadi basically begitulah Puan. Betul. Alright. Jadi kalau anda dapat panggilan, kadang-kadang ada panggilan saya pernah nampak orang kena scammer ni, dia macam memaksa. Tuan tak pernah bayar kan RM70,000, sila bayar sekarang. Saya nak tambah sedikit. Okey, Yes. terima kasih Muaz kerana ingatkan saya perkara ni juga. Untuk makluman, kami di Lembaga Hasil Negeri Malaysia, kami tidak melantik pihak ketiga untuk call bagi pihak kami. Maknanya kalau call tu memang direct pada pegawai kami tetapi kami menggunakan saluran-saluran yang betul lah. Ya, macam mana tadi. Surat betul ada diterima, email pun kami ada hantar, pastikan domain tu @hasil.gov.my. Itu biasa kita gunalah. Tapi kalau boleh kontak semula kepada kami, datang semula kepada kami untuk pengesahan. Dan kalau WhatsApp memang confirm tidak. Kami tidak pernah melantik mana-mana. Contoh kan biasa scammer kan, mahkamah lah tolong call, polis lah tolong call, tiba-tiba nak masuk mahkamah dah ni. Cik nak ni kan. Tidak. Dan paling penting adalah kami di LHDN juga tidak mohon anda untuk membuat bayaran kepada akaun peribadi. Sebab kalau contoh saya kontak Muaz untuk tujuan percukaian ataupun kita akan minta untuk bayar melalui aplikasi bayar hasil. Ataupun kalau menggunakan kita panggil apa tu perbankan sendiri kan, sistem perbankan sendiri e-banking kita, online banking kita, dalam tu ada bilas kita adalah lembaga hasil. Kita tidak guna contoh di atas nama sekian-sekian, nanti saya tolong bayarkan kepada LHDN. Tidak. Itu kena concern sangat-sangat. Sebab treat scammer sekarang saya rasa alhamdulillah banyak kesedaran kita berikan. Contohnya di bawah Media Prima pun banyak kesedaran pasal scammer kita berikan betul. Mak pun mungkin boleh gunakan saluran sekarang untuk bagi penekanan benda ni. Jadi kalau menjawab soalan tadi, kalau boleh semak dahulu dengan LHDN dan kami tidak melantik pihak ketiga dan juga kami juga tidak menggunakan akaun peribadi untuk membuat bayaran cukai. Kiranya Mak daripada habis belajar belum pernah bekerja dengan mana-mana syarikat? Pernah sebelum ni? Saya pernah intern dekat Israwani. Okey. Sekejap. Tahun lepas. Intern je? Intern je. Lepas tu sekarang ni saya kontrak dengan Isro sebagai talent je lah. Macam tu. Okey. Tapi dia third party lah. Maksudnya yang lain awak memang bergerak sendiri. Ya, betul. Di bawah pengaruh ni. Jadi bila awak dah dengar ni, Mak ada tak maksudnya kesedaran apa ni? Yelah, kalau awak tadi bila awak dengar Puan Jun cakap, ada tak yang awak fikirkan
cara yang macam mana untuk kita memberi kesedaran supaya ramai orang membayar cukai ni? Pada Oh, pandangan okay. awak di sudut mata influencer. Alright. Okay. I really love this question. Okay, saya boleh katakan saya ni sebenarnya macam fresh grad lah sebenarnya kan. Saya, sebab saya baru tu je baru habis. Saya baru je habis belajar. Saya baru je grad tahun lepas, bulan 12. Dan saya rasa ramai yang macam tak tahu bila nak start declare atau bila nak start kena bayar cukai, especially kalau kawan-kawan saya yang macam betul-betul baru start bekerja, mungkin baru kerja tak sampai setahun, adakah mereka juga perlu bayar cukai dan sebagainya. Jadi I can tell that sebenarnya awareness untuk para graduan ataupun mungkin para influencer di luar sana agak kurang sebenarnya. So alangkah bagusnya sebenarnya kalau macam kesedaran untuk kita kena bayar cukai ataupun pendedahan kepada pencukaian di Malaysia itu sendiri diberikan lebih awal, contohnya masa zaman peringkat sekolah menengah ke ataupun pada graduan-graduan nak graduate ke, kan mungkin boleh jadikan macam satu kursus khas yang dibuat oleh universiti. Bukannya nak kata lecturer dia ajar subjek masing-masing, kan. So mungkin universiti boleh buat satu macam kursus khas bersama LHDN bersama dengan LHDN tentang pencukaian dan sebagainya. Contohnya menyediakan para graduan ni bila diorang dah grad, diorang dah dapat kerja, diorang dah kena start fikir bila orang kata yang terawal yang boleh bayar atau bila dah start kena bayar. Kita dah fikir pasal nak bayar PTPTN ni. Ya itulah Selalunya yang tu yang first kan. Itulah. Jadi it's good if people can know bila aku nak kena start bayar cukai, bila saya nak kena start bayar cukai, bila saya nak kena fikir nak kena ikhtiar dan sebagainya, because I think among of my colleagues pun diorang masih lagi macam terkial-kial juga bila nak kena bayar cukai dan sebagainya. Jadi adanya saya dekat sini, saya boleh rasa macam this is a very good awareness yang kita kena bagi tahu dekat semua orang, because bayar cukai is part of our responsibility, kan. Kita kena jadi rakyat yang bertanggungjawab, yang kena bayar cukai untuk negara kita juga. Sebab macam tadi Muaz cakap lah, kebanyakan kita ni tak bayar cukai tapi sibuk nak komplain. Tak boleh juga, kan. So saya rasa awareness tu memang patut ada dan kita kena sebarkan lagi. Lagi-lagi kalau mereka yang sekarang ni kan ada orang yang bercita-cita nak jadi influencer, kan. Ya, ramai betul. Ramai. Macam tahun lepas Sina Harian pernah panggil saya untuk bagi tahu dekat semua, patut ke remaja ataupun budak-budak zaman sekarang ni menjadikan influencer tu sebagai cita-cita. Jadi saya rasa macam nak jadi influencer sebagai cita-cita tu okey. Cuma apa yang awak nak influence orang? Apa value yang awak nak influence orang tu? Kena ada. Jadi kita kena tahulah, jadi influencer ni bukannya sekadar dapat fame ataupun dapat duit banyak dan sebagainya. Cukai still kena bayar. Itu benda yang perlu diterapkan lah, kan. Yes. Jadi Puan mungkin ada lah di penghujung ni influencer-influencer yang tengok kita pun dah ada kesedaran. Saya nak kena bayar ni. Jadi kadang-kadang ada rasa takut bila dah lama sangat tak bayar, 3-4 tahun dah buat ni baru ada kesedaran. Macam mana agaknya perasaan takut tu dan apa agaknya tindakan yang akan dikenakan? Jujurlah, kan, kadang-kadang ada kesedaran tapi takut tu tak apalah, nanti dululah. Kan. Okey, yelah, saya pun tidak menolak lah anggapan tersebut, yang mana satu benda yang baru memang kita akan rasa takut. Betul. Ataupun benda yang dah lama tapi dia macam menghantui kita. Kita tak pergi lagi ni pun. Betul. Orang katakan rumah tu ada hantu. Kita tak pergi pun tapi kita takut. Maksudnya satu perkara yang mungkin orang kata atas stigma, perception orang, individu semua. Jadi pada kami, datanglah kepada kami, kenalilah kami. Tak kenal makin tak cinta. Betul. Betul. Tapi mungkin saya boleh ulas sedikit lah apa yang Mak nyatakan tadi. Sebenarnya alhamdulillah, betul lah, mungkin daripada maklum balas semua orang, maklum balas semua pihak, sebenarnya di peringkat sekolah kami pun dah masuk dalam buku teks sebenarnya. Ada dinyatakan fungsi cukai, ya. Mungkin kita tidak boleh berilah segala maklumat pasal cukai ni, tapi kita bagi pengenalan dalam buku sekolah menengah. Dan untuk makluman juga dalam di peringkat U, kita pun ada buat jalinan kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, yang mana kita masuk melalui kita panggil program Hasil Your Tax Buddy, HYTB, yang mana kita akan collab dengan universiti mana-mana untuk kita buat event. Jadi maknanya kesedaran itu akan berpunca dari situ. Mungkin bukanlah berkaitan dengan macam mana nak kira cukai, tidak. Tapi kita macam you katakan tadi, kita nak beri awareness, ya. Sebab memang betul sekarang kami tekankan kepada AES tadi, ya, bukan speed trap tu, kan. Jadi awareness ni adalah maknanya AES adalah awareness, education and service untuk taxation. Jadi dari segi education awareness kita dah cuba masuk sebenarnya kepada universities, kepada sekolah. Jadi kita dah masuk semuanya. Alhamdulillah berkat daripada orang kata maklum balas daripada you guys lah, ya, supaya betul macam Mak kata tadi, kawan-kawan mungkin tak tahu sebab selama ni orang kata cukai
cukai ni adalah hal orang dewasa. You kerja baru you tahu pasal Betul, cukai betul. kan. Jadi once you kerja tu baru you tahu, oh aku kena bayar cukai sebenarnya. Itu Kita hal tak sedar kita dah besar sebenarnya. Betul. Masih in denial. Masih ingat pelajar-pelajar kan. Betul. Tetapi sekarang dunia dah berubah. Even budak-budak pun dah ada income sendiri. So macam mana? Tapi sebenarnya kalau ikutkan, selagi anda mempunyai pendapatan, kalau boleh katakan tak adalah hak umur ya. Selagi mempunyai pendapatan sebenarnya perlu lapor kepada LHDN. Dan secara roughly ni tadilah katakan, income kau 34,000 setahun, dah. Kalau boleh lapor cukai. Sebab kalau kita tengok dari si kadar cukai sekalipun, sebenar-benarnya, contohlah kalau saya boleh bagi, macam tadi ada yang baru nak buat nak jadi influencers kan. Disember 2022 baru jadi. Contoh, sebulan. Tapi income dia contohnya mungkin 3,000. Layak atau tidak? Kalau dia lapor, dia dah menepati atau menunaikan tanggungjawab dia satu, iaitu melaporkan pendapatan. Okey. Tetapi bayar? Kemungkinan tidak. Hmm. Sebab kalau banjaran, kita ikut tahunan kan, macam Muaz ikut kata tadi, tahunan. kita ikut tahunan, yang mana kalau Disember je dia terima pendapatan. Selama ni dia tak pernah terima pun, mungkin baru habis belajar kan. Ataupun dia buat-buat tak ada orang nak invest pun. Betul, Main buat je kan. betul, main buat je. Disember baru masuk job. Tepat sekali. Jadi sebenarnya kalau dari si kadar cukai sekalipun, sebenarnya kadar cukai pertama yang 1% tu bermula RM5,001. Sebenar-benarnya. Tapi kalau kita bahagi semua ya RM5,001 tu barulah kena cukai 1%. Yang mana dia adalah perkiraan dia. Tapi saya percaya tadi katalah macam rebate-rebate yang tolak-tolak tu tak kena pun sebenarnya. Betul. Jadi menjawab kepada ketakutan tadi tu sebenarnya. Jangan bimbang, jangan takut. Kalau rasa ni dekati kami ataupun kami dekati dah sekarang ni. Kami dah cuba platform dah ni. Datang kepada kami, kita cuba leraikan kemusykilan dan juga keresahan hati anda tu sebenarnya. Jadi jangan takut-takut Jangan kepada takut. semua ya. Yang penting daftar dulu. Ya, betul, tepat sekali. Kan. Daftar Itu adalah sebelum tanggungjawab masuk. yang pertama. Yes. Mak, mungkin di kesempatan ini kepada semua yang sedang menyaksikan kami, saya rasa awak pun dapat ada sedikit kesedaran pastinya yang akan memberitahu kepada semua. Jadi mungkin juga ada yang nak tengok lagi konten-konten daripada Mak, silakan. Saya rasa as a good human being lah, it is our responsibility to do our job as a good human being. Dan saya rasa saya faham. Saya pun orang kata dalam proses adulting, nak membesar menjadi dewasa. It can be terrifying sometimes. Kita akan rasa macam banyak benda nak kena fikir, banyak benda nak kena bayar cukai lagi kan. Tapi saya rasa insya-Allah kalau kita betul-betul orang kata manage dan organize betul-betul, kita boleh buat sebenarnya. Tak ada apa yang mustahil, tak adalah sampai macam sampai orang kata membawa kepada kematian kalau contohnya dan sebagainya. So I think in life in general, apa-apa yang berlaku dalam hidup kita ni, kita kena tempuhinya dengan tenang lah sebenarnya. Relax je. Macam contoh LHGN kan, sebenarnya tak adalah dia nak sampai datang makan kita pun kan. So kita kena relax lah sebenarnya. Kita kena relax dan kita cuba yang terbaik untuk laksanakan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia. Kan, dan saya selalu juga cakap LHDN ni tidaklah datang kepada tengkuk anda, dia letak pisau, bayar sekarang. Kau tak bayar, kau masuk Kau tak penjara. bayar. Itu menakutkan. Ya, Itu betul. menakutkan kan. Ya. Tapi dia mungkin duduk sebelah kita, main duduk sini. Bagi air. Apa masalah kita boleh bincang kan? Ya, dan dia tak ada macam suruh bayar on the spot sekarang. Bayar Bayar sekarang. sekarang ni on the spot. Tak ada lah. tak ada. Dia mesti akan ada. Persepsi ruang perbincangan, betul. Persepsi. Mungkin Aha. pesanan kepada semualah Wan Jun, kepada yang menyaksikan kita ni, Okey. sama ada influencer ke ataupun anda yang bekerja sendiri, silakan. Alright, baik. Saya selalu tekankan ataupun kami cuba tekankan kepada semua, tanamkanlah semangat dalam diri anda bahawa cukai ni sebenarnya adalah tanggungjawab, bukannya bebanan. Ya, seperti mana macam contoh kalau kita sebagai orang yang beragama Islam, zakat merupakan salah satu tiang agama kita, ya, rukun Islam kita. Jadi rukun Islam ni yang mana kalau kita tunaikan zakat, dia akan pergi kepada 8 asnaf yang telah ditetapkan dalam agama. Jadi cukai ni sebenarnya adalah untuk kemaslahatan umum, yang mana dia akan memanfaatkan lebih ramai orang. Seperti mana kita cerita dalam sejam ni tadi, macam-macam sebenarnya manfaat yang diterima sama ada oleh pembayar cukai maupun yang bukan pembayar cukai. Itu pertama. Jadi tanamkan dalam diri kita bahawa ini adalah tanggungjawab saya sebagai rakyat Malaysia, ya. Dan dalam masa yang sama, kalau bolehlah kita pun minta jugalah pempengaruh-pempengaruh ini jadi macam kita mengajak dan juga menyarankan follower kita untuk berbuat sesuatu yang baik untuk negara. Sumbangkan sesuatu untuk negara, kerana negara ini adalah negara yang kita sayangi, yang kita cintai. Apa tujuan kita di Malaysia, apa sumbangan kita kepada negara. Kita tidak lagi perlu dikatakan, yelah biasa orang sebut, kita tak tanyalah apa negara bagi kat kita, apa yang kita sumbangkan kepada negara. Jadi sebenarnya cukai adalah salah satu cabang daripadanya. Dan alhamdulillah yang macam kita bercerita tadi, dalam masa pandemik sebenarnya itu dah terbukti. Sumbangan anda telah memanfaatkan ramai orang
untuk bangun semula dari kebangkitan mereka semula selepas jatuh terduduk. Ramai kan yang hilang kerja. Betul. Jadi dan bantuan inilah sebenarnya yang membantu mereka. Jadi Muaz, mungkin saya boleh ambil juga peluang ini sebab sekarang ni orang kata apabila lihat, alhamdulillah mak pun dah nak bajukan untuk tahun lepas contoh. Jadi kan insya-Allah. Jadi nanti mak akan dah daftar nombor cukai contohnya, dah berdaftar sebagai pengguna e-filing ataupun MyTax kita, dah berdaftar segalanya, akan buat pelaporan secara online, e-filing. Jadi untuk borang yang perlu diisi adalah borang B. Kerana maklumat-maklumat yang berkaitan dengan perniagaan kita, sebab ini profession yang boleh dikatakan you nak tuntut perbelanjaan you nanti. Jadi dalam borang B tu perlu diisi, dan borang B ni untuk tahun taksiran 2022 akan boleh dikatakan sebagai tarikh tutupnya adalah sehingga 30 Jun 2023. Tetapi untuk pengguna e-filing sehingga 15 Julai 2023. So gunakanlah platform yang ada iaitu MyTax dekat mytax.hasil.gov.my. Gunakan platform online ni untuk buat pelaporan ya, untuk tempoh tersebut. Dan macam tadi saya dah ingatkan kot, tengok ada senarai kan, kena structure, takut boleh sembang banyak kan. Berhati-hati dengan scammer, kalau pempengaruh pun gunakan platform anda untuk beri ingatan kepada orang. Berhati-hatilah dengan scammer agar duit kita, agar wang kita terjaga, tidaklah kita salurkan kepada yang tak sepatutnya. Dan untuk saya boleh katakan ini tagline yang berbahagia Dr. CEO kami lah, selalu tekankan pada semua, kalau sekiranya kami di Hasil, kami para Hasilian, maksudnya sekiranya anda buntu, jangan risau. Kami di Hasil sedia membantu, bukan mengguru. Kami di Hasil sedia mengajar, bukan mengejar. Dan kami di Hasil sebenarnya adalah untuk mempermudah, bukan untuk menyusahkan urusan anda. Jadi itu yang kami boleh kongsikan lah kepada semua. Pergi LHD sekarang ya. Kan Mak kan? Saya dah pergi sekarang juga. Pergi sekarang. Balik tadi ikut dorang. Baguslah tagline dia. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Puan Jun dari LHDN. Pastinya perkongsian itu tadi diharapkan memberikan manfaat, dan juga Mak, terima kasih banyak Mak kerana meluangkan waktu anda untuk bersama dengan kita. Boleh follow TikTok dan juga Instagramnya Mak Sadiq saja. Yes. Mak Sadiq Ya, betul. Anda jangan salah pula ya. Syed Sadiq YB. Mak Sadiq adalah influencer dan banyak yang anda boleh belajar dengan dia. Bagus konten-konten dia, terutamanya untuk kita dalam bahasa Inggeris ni, kerana itu adalah forte-nya. Jadi terima kasih kepada anda berdua, dan kami nak ucapkan terima kasih juga kepada anda yang bersama dengan kami dalam Masterclass Bulletin FM untuk sesi kali ini. Dan insya-Allah kita akan bersama dengan anda lagi dengan pelbagai topik perbincangan yang menarik untuk anda sama-sama saksikan. Itulah yang kami berikan webinar secara percuma. Jadi jangan lupa guys, selain daripada anda boleh tengok balik di Facebook ni, pada 1 Jun nanti kita akan letakkan di YouTube, dan bolehlah ajak rakan-rakan anda untuk tengok, ambil poin-poin penting di situ supaya mudah anda fahami mengenai apa yang kita bincangkan. Influencer kena bayar cukai ataupun tidak? Jawapannya kena. Ya. Okey, tak, dia jawapannya kena dek. Jawapannya ya. Okey. Tukar Jadi tone, tukar tone. Kalau tone. kena tadi dia tak nak datang. Jawapannya kena jemput datang. Okey. Jemput. Semua perbincangan ini kita harapkan memberikan kebaikan kepada anda. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Jaga diri baik-baik. Sesi Masterclass Bulletin FM berakhir di sini. Jangan lupa untuk bersama dengan kami di Bulletin FM. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.